Kerajaan akan memutuskan berhubung kelonggaran bagi individu yang lengkap 2 dos vaksin pada mesyuarat Majlis Pemulihan Negara minggu depan. Dan menurut Perdana Menteri Tan Sri Muda Yassin, keputusan tersebut akan mengambil kira kriteria-kriteria kelonggaran yang akan diberikan kepada kumpulan tersebut. Dan untuk mendapatkan butiran lanjut, kita bersama dengan wartawan Hasimi Mohamad. Silakan Hasimi. Baik, terima kasih Hakim di WTC. Perkara itu dimaklumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi ketika melawat Farman Niaga Life Science Stream Berhad yang juga merupakan anak syarikat Farman Niaga Berhad sebentar tadi, dan susulan daripada pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri itu adalah berikutan daripada pemakluman yang telah pun diberikan oleh beliau beberapa hari lepas bahawa JKJAV diminta untuk menilai semula kelonggaran kepada individu yang telah pun lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin, di mana telah pun ditekankan oleh Perdana Menteri sebentar tadi antara kriteria-kriteria yang mungkin akan dipertimbangkan ataupun diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pemulihan Negara minggu depan, termasuk juga kemungkinan untuk membenarkan individu yang telah pun lengkap 2 dos vaksin ini untuk merentas daerah, namun untuk rentas negeri buat ketika ini masih belum lagi dimuktamadkan. Kemungkinan kriteria yang akan diutamakan adalah untuk membenarkan merentas daerah. Keputusan ini juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri untuk mengambil kira bahawa memberi sedikit kebebasan kepada individu ataupun kumpulan berkenaan yang telah pun melengkapkan suntikan 2 dos vaksinasi. Jadi apa kata kita dengarkan apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muda Yassin sebentar tadi. Ini akan kita selesaikan dalam mesyuarat kita minggu depan, dan lepas itu kita akan umumkan siapa yang telah dapat 2 dos, apakah kelonggaran yang akan diberikan supaya mereka tidak terus terikat dalam keadaan seperti lama. Mana there must be some freedom, some advantage. Umpama untuk mereka keluar, kalaupun tak rentas negeri, mungkin pertama rentas daerah dulu, lepas tu untuk mereka berbelanja ke kedai-kedai. Baik, itu yang telah diperincikan mengenai kemungkinan keputusan yang akan diputuskan oleh Majlis Mesyuarat Pemulihan Negara minggu depan. Namun juga dimaklumkan oleh Perdana Menteri sebentar tadi bahawa keputusan tersebut akan turut mengambil kira selari dengan pembukaan sektor ekonomi dengan syarat industri bersedia mematuhi prosedur operasi standard SOP dan tidak mempunyai COVID-19. Dan kata Perdana Menteri seberkenaan yang boleh dipertimbangkan untuk dalam fasa 2 pelan pemulihan negara, kiranya mereka menjalankan ujian saringan kepada pekerja sekurang-kurangnya seminggu sekali. Terdengarkan apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi. Ini adalah langkah-langkah susulan. Jadi bagi saya pelan pemulihan negara ini agak lebih jelas, transparan. Kerana ada pihak yang mungkin tidak berapa yakin, tapi saya yakin dengan langkah-langkah vaksinasi yang lebih cepat dan juga dengan cara kita menguruskan masalah COVID dan juga apa yang berkaitan dengan soal ekonomi dan sosial. Ini pun akan kita ambil kira supaya ada kelonggaran sektor-sektor sosial. Tapi penting rakyat tak boleh ambil mudah. Orang kata let the guard down dengan mereka tak patuh. Penjarakan sosial masih penting. Memakai mask ni perlu, sanitizer, basuh tangan itu wajib. Dan kalau itu dipatuhi sepanjang masa, saya percaya insyaAllah macam mana yang kita unjurkan sebelum akhir tahun, maka kita akan selesai masalah vaksinasi dan keadaan kita akan dengan berperingkat-peringkat keadaan kembali normal. Baik, selain berkaitan dengan kriteria yang akan diumumkan ataupun diputuskan pada minggu depan, yang boleh kita perincikan untuk jam ini juga, Perdana Menteri sebentar tadi telah pun memaklumkan bahawa Farman Niaga boleh membekalkan vaksin jenis Sinovac untuk pasaran swasta dalam negeri, terutamanya pembekalan vaksin di Selangor dan wilayah persekutuan untuk mempercepatkan dan membantu program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang sedang dilaksanakan ketika ini, sekaligus mempercepatkan imuniti kelompok. Itu yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri sebentar ini, dan kita akan bawa ke perincian ini dalam buletin seterusnya. Selain juga maklumkan bahawa Farman Niaga boleh mengeksport vaksin ke negara-negara luar yang memerlukan kerana Farman Niaga
mereka farmaseutika ini mempunyai keupayaan untuk membuat demikian. Selain juga vaksin jenis ini telah pun dimaklumkan ataupun diputuskan bahawa ia halal. Selain juga dimaklumkan sedikit kalau sempat lagi adalah mengenai 88.61% daripada 3.02 juta warga emas yang berdaftar telah divaksinasi sekurang-kurangnya 1 dos, dan Perdana Menteri menekankan bahawa baki warga emas yang berdaftar akan menerima suntikan vaksin itu sekurang-kurangnya dalam bulan ini. Jadi kita akan bawakan perkembangan tersebut. Baik, terima kasih Asimi di atas perkongsian itu tadi.